Hai semua, apa khabar? Berjumpa lagi kita dalam kelas Refleksologi Kaki. Hari ini, kita akan membincangkan tajuk 1.2, menyediakan tempat kerja refleksologi. Jadi hari ini kita akan lihat tajuk 1.2.7, iaitu kebersihan dan kekemasan premis. Bersama saya, Cikgu Chris Anthony dari PPKI SMK Batu Kawah. Dah sedia? Jom kita teruskan. Mula-mula, ini adalah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pada akhir pembelajaran topik ini, anda boleh menyenaraikan langkah menjaga kekemasan dan kebersihan premis. Okey, sebelum kita teruskan, kita lihat dulu apakah tajuk-tajuk yang telah kita pelajari dalam topik menyediakan tempat kerja refleksologi. Sebelum ini, anda semua dah belajar tajuk peralatan pelindungan diri atau PPE, postur yang betul, tempat kerja yang kondusif, peralatan refleksologi kaki, prosedur keselamatan kebakaran, dan hari ini kita akan lihat tajuk kebersihan dan kekemasan premis. Dalam tajuk kebersihan dan kekemasan premis, kita akan membincangkan kebersihan dan kekemasan bagi ruang menunggu, ruang rawatan, ruang rehat, stor, kaunter dan tandas. Jom kita teruskan. Bagi ruang menunggu, ini adalah ruang yang pertama yang dilihat oleh pelanggan. Jadi, anda hendaklah memastikan ruang ini sentiasa bersih dan kemas. Kenapa? Kerana kebersihan dan kekemasan ruang ini memberikan tanggapan pertama ataupun first impression yang baik pada pelanggan anda. Bayangkan kalau pelanggan anda masuk, kemudiannya dia melihat lantai kotor, bersepah, sampah di sana sini, bahan bacaan bertaburan di atas meja. Apakah tanggapan pelanggan terhadap anda? Rasanya pelanggan mungkin tidak akan berasa yakin untuk mendapatkan rawatan daripada anda. Okey, jadi sebab itu ruang menunggu kena dipastikan sentiasa bersih dan kemas. Jadi ianya perlu dibersihkan setiap hari, iaitu sebelum anda membuka premis untuk perniagaan dan selepas anda menutup premis setiap hari. Anda perlu sediakan perabot yang bersesuaian dan pastikan bahan bacaan sentiasa tersusun kemas. Mainkan muzik yang lembut. Kenapa kena mainkan muzik yang lembut? Supaya pelanggan anda berasa tenang apabila menunggu giliran mereka mendapatkan rawatan. Ini penting. Staf tidak boleh melepak atau berbaring di ruang ini. Ini bukanlah ruang untuk kaki tangan premis duduk berehat. Jadi ini adalah untuk pelanggan menunggu giliran mereka mendapatkan rawatan. Jom kita lihat ruang seterusnya. Ruang yang seterusnya adalah ruang rawatan. Ruang rawatan hendaklah dipastikan sentiasa dalam keadaan bersih, iaitu anda kenalah bersihkan setiap kali selepas memberikan rawatan dan ianya perlu dinyah kuman dengan larutan antiseptik. Anda kena pastikan selepas setiap rawatan anda kena nyah kuman semua permukaan di dalam ruang rawatan. Ini untuk mengurangkan risiko jangkitan penyakit. Sediakan tong sampah yang bertutup untuk membuang sisa domestik atau sisa klinikal. Apa itu sisa domestik? Sisa domestik adalah sisa buangan yang biasa, contohnya seperti kertas, bungkusan dan lain-lain. Manakala sisa klinikal pula adalah mungkin tisu yang mengandungi cairan badan seperti darah ataupun nanah. Sisa klinikal tidak boleh dibuang bersama dengan sisa domestik. Sisa klinikal haruslah dibuang menggunakan tong sisa klinikal yang khusus. Susun troli ataupun kit peralatan supaya mudah dicapai semasa rawatan. Jadi anda kena susun semua alat dan bahan
di dalam troli ataupun kit peralatan dengan teratur supaya semasa memberikan rawatan, anda sedang mengambil alatan ataupun bahan tersebut. Tidaklah anda tercari-cari sambil memberikan rawatan. Jom kita lihat ruang seterusnya. Ruang yang seterusnya adalah ruang rehat. Ruang ini juga dikenali sebagai bilik staf. Ruang ini hendaklah pastikan sentiasa bersih. Jangan biarkan pinggan mangkuk tidak dibasuh di sinki. Ianya perlu dibersihkan setiap hari. Jadi ruang rehat ini adalah ruang di mana staf makan, berehat ataupun di mana mereka bersembahyang ataupun solat. Susun bahan bacaan di dalam ruang rehat ini. Barangan peribadi boleh disimpan di dalam loker yang disediakan. Sebaik-baiknya pastikan loker itu berkunci. Seterusnya, kebersihan dan kekemasan bahagian stor. Stor adalah tempat di mana anda menyimpan barang-barangan dan alatan yang diperlukan dalam memberikan rawatan refleksologi. Contohnya mungkin alatan dan bahan refleksologi seperti minyak urut, krim urut, kain, tuala dan sebagainya. Jadi barang-barang di dalam bilik stor ini perlulah sentiasa kemas, tersusun dan teratur. Kenapa kena tersusun dan teratur? Supaya mudah mengambil bahan atau alatan yang diperlukan. Sebaik-baiknya, labelkan rak dan almari supaya anda tidak payah membuka menutup laci ataupun almari semata-mata untuk mencari alatan dan bahan. Buku penggunaan barang perlu disediakan dan catatkan segala pergerakan keluar masuk barangan daripada stor. Seterusnya adalah kaunter. Kaunter ini adalah tempat di mana anda berhubung secara terus dengan pelanggan semasa pelanggan membuat tempahan, konsultansi dan juga semasa pembayaran. Jadi pastikan permukaan kaunter dilap supaya ianya bebas daripada kotoran dan habuk. Kaunter perlu sentiasa kemas dan tersusun. Ini anda kena ingat, tidak boleh makan di kaunter. Jadi, kalau tak boleh makan di kaunter, di mana anda boleh makan? Anda boleh pergi makan di bilik rehat staf. Akhir sekali, kita akan lihat kebersihan dan kekemasan tandas. Tandas perlu dibersihkan setiap hari. Pastikan lantai sentiasa kering. Kenapa? Kerana kita hendak mengurangkan risiko tergelincir di dalam tandas. Sebaik-baiknya letakkan pewangi supaya tandas anda berbau harum. Sediakan tong sampah kecil yang bertutup supaya pengguna tandas mudah untuk membuang sisa-sisa seperti tisu di dalam tong sampah. Ingat, jangan flush wet wipe ke dalam tandas. Tersumbat nanti. Pastikan sentiasa ada tisu tandas. Dan kawasan sekitar sinki hendaklah dipastikan agar sentiasa kering. Jadi itu untuk topik kita hari ini. Belum lagi. Kita ada soalan uji minda. Jawab soalan berikut. Tulis di dalam buku anda. Ambil gambar dan hantar kepada cikgu untuk cikgu semak. Soalannya, senaraikan 3 cara anda menjaga kebersihan ruang rawatan. Senaraikan 3 cara anda menjaga kebersihan ruang rawatan. Mudah saja kan? Okey, itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi di kelas yang lain. Bye!